إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى كافة عباد الله الصالحين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ila Allah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخي بين الأحدية والواحدية وبين البطون والزهور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد مجد الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك وجعلنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهله بما أنت أهله وأملنا منه وعلى يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam pada surau kita ini, Riyatul Kuasa surau serta hadirin dan juga hadirat yang dirahmati dan berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya serta taufik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dapat melaksanakan solat fardu maghrib, solat berjemaah, kemudian kita berwirid, berdoa, dan Allah taala masih lagi berikan kesempatan pada kita semua untuk sedikit lagi berada dalam majlis ilmu, berada dalam ketaatan dan amal ibadat, sementara kita menanti masuknya waktu Isyak, yang kesemuanya itu merupakan keizinan, semata-mata keizinan dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, saya mengajak diri saya serta hadirin dan hadirat untuk merafakkan rasa syukur, setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak bersyukur ataupun tidak berterima kasih kepada manusia, maka sebenarnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi apa-apa nikmat dan bantuan pertolongan yang kita dapat melalui seseorang, maka itu sebenarnya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan, tetapi melalui dia, melalui kawan tu kepada kita. Allah Ta'ala gerakkan hati dia untuk tolong kita, untuk berikan bantuan dan apa-apa sajalah benda yang nikmat kita dapat melalui dia, maka kita kena berterima kasih kepada dia, maka barulah dikatakan kita ini berterima kasih kepada Allah. Maka tidak syak lagi seorang insan, seorang individu yang wajib untuk kita berterima kasih kepadanya ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan baginda lah dunia ini dipenuhi dengan cahaya ajaran Islam yang sahih. Dunia ini terlepas daripada kegelapan jahiliyah. Dunia ini menjadi bermakna bagi orang yang beriman,
Tidak ada kemuliaan mereka dengan kemuliaan takwa. Kita dapat nikmat semayang, dapat nikmat ibadat, rasa manisnya iman, rasa manisnya ibadat. Semua itu siapa yang Allah Ta'ala bagi? Ya, Allah Ta'ala bagi. Tetapi dengan kehadiran Nabi SAW. Seandainya Nabi tak ada, majlis macam ni pun tak ada. Nabi yang memulakan majlis sebegini dengan para sahabat, kemudian para sahabat mewarisinya, diturunkan kepada generasi-generasi setelah itu, sampailah kepada kita. Jadi kesemua nikmat yang kita dapat sekarang ini, sumbernya ialah Nabi SAW. Perantaraannya ialah Nabi SAW. Karena itu kita nak kena berterima kasih kepada Rasulullah SAW dengan banyak cara. Antara caranya ialah kita nak terima kasih dengan Nabi ialah kita kena kenal Nabi SAW. Itu kita belajar sirah. Kerana kita nak menghayati Nabi, meneliti serta kita nak menjadikan Nabi SAW itu dalam hati kita ada tempat yang tinggi, tempat yang agung dalam hati kita. Mana ini adalah cara untuk berterima kasih dengan Rasulullah SAW. Jadi bersempena dengan kedatangan Rabiul Awal, ataupun para ulama menyebutkan Rabiul Anwar, bulan yang dipenuhi dengan cahaya. Kerana bulan ini lahirnya kekasih kita Rasulullah SAW. Tidak syak lagi ajaran serta panduan yang ditinggalkan oleh Rasulullah membawa cahaya kepada sesiapa yang mengikutinya. Lebih daripada itu, Nabi SAW sendiri itu cahaya. Bukan sekadar ajarannya itu bawa cahaya, tapi baginda sendiri, diri dan tubuh baginda sendiri ialah cahaya. Maka saya nak bacakan sedikit sempena kedatangan bulan untuk kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Saya nak bacakan sedikit satu soalan yang dihantarkan kepada bekas Mufti Mesir, Dr. Ali Jumaah. Jadi soalannya berbunyi, soalan ini kita boleh dapati dalam kitab fatwa Dr. Ali Jumaah, Al-Bayan Lima Yushghilul Azhar, itu nama kitabnya. Maka dalam soalan ini, si penyoal dia bertanya, halin Nabi sallallahu alaihi wasallam nur am huwa basharun mithluna kama akhbar al-Quran? Apa maknanya? Wahai Syekh, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cahaya ataupun dia manusia biasa macam kita, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Dalam Quran surah Al-Kahfi kita baca, qul innama ana basyarum mislukum. Betul? Katakan wahai Rasulullah, hanya saja aku ini manusia macam kamu juga. Jadi bila manusia macam kita, makna kata kita ni bukan berunsur daripada cahaya. Jalan pun ada bayang. Tapi diriwayatkan Nabi SAW ialah dirinya cahaya, jalan tak ada bayang. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Maka si penyoal ni tanya, betul ke Nabi SAW ni cahaya ataupun badan dia macam kita biasa saja? Begitu. Maka jawab bekas Mufti Mesir ini, katanya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam nurun, haza sahih. Nabi SAW itu cahaya. Itu yang tepat. Pasal apa tepat? Sebab dalam Quran sebut, Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu wahai ahli kitab nur, cahaya. Siapa dia cahaya tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, dan Al-Quran. Allah Taala kata Nabi ini cahaya. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut wada'iyan ilallah biiznihi wasirajan munira. Kamu itu pendakwah wahai Rasulullah, dan kamu itu siraj, pelita. Kamu itu cahaya munira yang menerangi. Kamu itu cahaya yang terang benderang, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang lain pula, para sahabat menyatakan kanu yaquluna inna wajhahu sallallahu alaihi wasallam kal qamar. Sesungguhnya rupa Nabi kita SAW tu, wajah Nabi kita tu macam bulan. Para sahabat kata macam tu. Mana kata bulan kita tengok dia, walaupun dia objek
Kita kata apa? Objek, bahasa sains kata objek legap ke bawah. Tapi ada cahayanya. Baik itu para sahabat, bila tengok Rasulullah SAW, terus kata muka Rasulullah ni macam bulan. Dan seperti mana saya bisa sebut ada satu kuliah saya bisa sebut, kalau kita tengok, kalau kita mengaji Syama'il Muhammadiyah, cerita pasal Nabi SAW, tak banyak orang yang boleh cerita dekat kita, tak banyak sahabat yang boleh cerita dekat kita tentang detail rupa bentuk ataupun rupa parah Nabi SAW. Sayyiduna Abu Bakar yang merupakan khalifah Rasulullah SAW, dan Nabi sebut seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman kesemua umat ini, iman Abu Bakar lebih berat daripada semuanya. Tidak ada riwayat daripada Abu Bakar yang dia cerita tentang rupa ataupun wajah, rupa bentuk Nabi SAW, fizikal Nabi, tak ada pada Abu Bakar. Sayyidina Umar yang Nabi sebut, "Lau kana ba'di nabi, lakana Umar." Seandainya selepas aku ini ada Nabi, nescaya Nabi itu ialah Umar. Pun tidak ada riwayat yang menceritakan, Umar cerita kat kita, Nabi rupa dan macam ni sekian-sekian, tak ada. Sayyidina Uthman yang Zunnurain, yang memiliki dua cahaya sebab dia berkahwin dengan dua orang anak Nabi SAW. Dan Sayyidina Uthman, malaikat malu dekat dia. Malaikat malu dengan manusia. Itulah Sayyidina Uthman. Tidak ada riwayat Sayyidina Uthman yang cerita dekat kita macam mana rupa bentuk wajah fizikal Nabi SAW. Tak ada. Yang ada siapa dia? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali yang Nabi sebut, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha." Aku adalah bandar ilmu, Ali itu ialah pintunya. Sayyidina Ali, sepupu Nabi SAW, di antara 4 orang khalifah ini, dia seorang saja boleh cerita tentang rupa paras Nabi dan fizikal Nabi SAW. Siapa dia lagi yang boleh cerita? Anas bin Malik. Siapa dia lagi? Ummu Ma'bad. Siapa dia lagi? Hindun Ibnu Abi Halah. Tak ramai, sebenarnya tak ramai orang yang boleh cerita tentang rupa bentuk wajah Nabi SAW. Sebab tak semua orang mampu nak tengok. Sebab para sahabat kata, kami bila duduk depan Nabi seolah-olah burung ada atas kepala kami. Kami tak panggung tengok terus muka Nabi. Kami tak mampu nak tengok muka Rasulullah SAW. Bukan semua orang boleh tengok wajah Nabi. Dan beberapa orang saja yang boleh cerita kat kita macam mana fizikal Nabi SAW. Abu Bakar tak ada, tak mampu nak cerita. Umar tak ada, Sayyidina Uthman tak ada. Sayyidina Ali ada riwayat dari Sayyidina Ali. Baik, dan kata para sahabat lagi, An Nabi sallallahu alaihi wasallam indama dakhala al-Madinah adaa minha kull syai' wa indama mata azlama minha kull syai'. Nabi SAW bila masuk Madinah, maka terang benderanglah Madinah. Apabila baginda wafat, maka gelap gelitalah Madinah. Dan maka kata Syekh, dan banyak lagi lah hadis-hadis yang kita yang ada yang menunjukkan Nabi SAW ini cahaya. Kemudian dia kata, innal mahzur huwa nafyul bashariyati anhu sallallahu alaihi wasallam. Yang tak boleh, kita boleh kata Nabi SAW itu cahaya. Sebab Quran kata macam tu, hadis pun kata macam tu. Jelas, kita baca tadi jelas Nabi SAW itu cahaya. Bukan orang macam kita. Bukan orang biasa macam kita. Yang tak bolehnya apa? Syekh kata, yang tak boleh ialah kita kata Nabi itu bukan orang, malaikat contohnya. Itu tak boleh. Nabi memang manusia. Lepas tu para ulama kata, Muhammadun bashar, la kan bashar. Muhammad ni manusia, tapi bukan macam manusia biasa. Gitu. Sebab apa kita tak boleh kata Rasulullah ini bukan manusia? Lianna hadza mukhalifun li sarihil Quran. Kerana ia bersalahan dengan Quran. Sebab Quran kata memang Rasulullah ini seorang manusia. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut, qul innama ana basyarum mislukum. Katakan wahai Rasulullah, aku ni manusia macam kamu juga. Baik. Maka fassalamatu fi zalika an tasbuta kullama asbata Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fatasbutu annahu sallallahu alaihi wasallam kana nuran munira wa la yazal. Yang selamat, yang tepat ialah kita ikut Quran.
Macam mana Quran kata, macam itulah kita kata. Kalau Quran kata Rasulullah ini nur, dengan ayat yang kita bacakan tadi, maka kita kena kata macam Quran kata. Ya, gitu dia kata. Dan sentiasalah Nabi SAW itu merupakan cahaya yang terang benderang. Sikit lagi, wa isbatun nur al-hissi lahu SAW, dan kita katakan Rasulullah itu memang cahaya sungguh. Tubuh badan Rasulullah memang cahaya sungguh. Ha? La yata'arad ma'a kaunihi basharan. Ini tak pelik walaupun dalam masa yang sama Rasulullah itu manusia. Ya? Sebab apa? Fal qamar tabi'atuhu sukhriyah. Cuba tengok bulan, Syekh Ali kata. Cuba tengok bulan. Bulan ni kerah. Objek legap. Okey, wa ma'a zalika huwa nurun wa lahu nurun hissi. Dalam masa yang sama juga bulan walaupun dia kerah macam tu tapi ada cahayanya. Betul? Cuba bayang tengok Rasulullah SAW seorang manusia tapi ada cahaya. Macam kita tengok bulan. Itu keindahan Nabi SAW. Nah, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairun minal qamar, sedangkan nabi itu lebih afdal, lebih baik daripada bulan. Wa khairun min khalqillahi kullihim, dan nabi itu lebih baik daripada keseluruhan makhluk yang ada. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, apabila kita ada rasa pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal ataupun Rabiul Anwar, bulan yang dipenuhi cahaya, kita kena berterima kasih kepada Nabi SAW dengan cara kita khususkan bulan ini untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas Allah Ta'ala suruh kita berselawat dan ucap salam kepada baginda Rasulullah SAW. Apa jadi kalau kita tak selawat? Nabi SAW sebut dalam hadis hasan sahih, Nabi kata al-bakhil alladhi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Nabi kata orang kedukut sama dia ialah orang yang apabila nama aku disebut tapi dia tak selawatkan. Ni bukan ayah, bukan mak kita kata kat kita kedukut, bukan jiran kata kat kita kedukut, Nabi sendiri kata kita kedukut. Bila sebut nama dia tak selawat kat dia. Ada lagi teruk pada tu. Satu hadis Nabi yang bila kalau saya baca ni, lepas ni kita kena beringat. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi kata man nasiya as-salata alayya akhta'a tariqal jannah. Siapa yang lupa selawat ke aku, dia dah salah jalan nak masuk syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tingginya darjat solawat sampai Nabi kata man nasiya as-salata alayya akhta'a tariqal jannah. Siapa yang lupa selawat ke aku, ataupun siapa yang sengaja tak selawat ke aku, masuk sekali dalam hadis tu akhta'a tariqal jannah, dia salah jalan nak masuk syurga. Ya? Apa makna salah jalan masuk syurga? Ke akhirat ada syurga neraka saja. Salah jalan masuk syurga, pergi ke mana? Allahu a'lam. Itu ketinggian solawat kepada baginda Nabi SAW. Ya, tuan-tuan dan puan-puan ingat, saya sendiri kena ambil beringat, bulan Rabiul Anwar ini kena banyak ucapkan selawat kepada Rasulullah. Man nasiya as-salata alayya akhta'a tariqal jannah. Hadis riwayat Ibnu Majah, siapa yang lupa selawat dekat aku, dia telah salah jalan nak masuk syurga. Salah jalan menuju syurga ialah bila sebut nama Nabi, kita tak selawatkan Nabi, kita tak ada masa nak selawatkan Nabi. Kerana itu majlis begini penting. Ini ialah majlis untuk muhasabah hubungan kita dengan Allah, dan sudah tentu nak macam mana nak sampai redha Allah kalau tak lalui pintu Nabi SAW. Perbetul hubungan kita dengan Nabi secara langsung, dan tidak syak lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan betul, akan elok dengan perantaraan Nabi SAW. Maka begitu kita kena selawat. Oleh itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dia kata berdasarkan hadis-hadis yang ada, maka para ulama menyatakan wajib hukumnya kita bersolawat setiap kali nama Nabi disebut. Ini pendapat, antaranya pendapat Al-Imam At-Tahawi dan Imam Al-Halimi. Setiap kali sebut nama Nabi, wajib sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib hukumnya. Tak buat, berdosa. Pendapat Al-Imam At-Tahawi dan juga Al-Imam Al-Halimi, pendapat pertama. Pendapat kedua kata daripada Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, menyatakan kalau dalam satu majlis disebutkan nama Nabi SAW, wajib selawat kali pertama.
Disebutkan lagi kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Yang lepas-lepas itu semua sunat. Itu pendapat yang kedua. Dan dalam semayang, ini satu ilmu yang saya nak bagi. Kalau dalam semayang, contoh kita semayang jemaah, imam baca Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Contoh surah Al-Fath. Kita yang makmum dengar nama Nabi SAW disebut. Dalam mazhab Syafi'i, ya disunatkan lagi waktu tengah semayang itu, bila tu imam baca contoh Muhammadur Rasulullah, kita pun di belakang sallallahu alaihi wasallam. Imam baca je ayat Rasulullah, ayat yang menyebut nama Rasulullah, kita selawat. Dalam semayang pun sunat lagi selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi menyatakan batal kalau kita buat macam tu. Tapi guru saya sebut, minta maaf mazhab Hanafi, disebabkan kecintaan kami kepada Nabi SAW, kami tak ikut kamu, kami ikut mazhab Syafi'i. Itu guru saya. Maknanya guru kami ni, Syekh Yusri Hafizahullah, dia ajak sungguh kami untuk mencintai Nabi SAW. Kerana dia tahu, akhir zaman nak selamat macam mana? Tak ada lain, melainkan kita mendekatkan hati kita dengan Nabi SAW. Hak tu saja nak selamat akhir zaman. Ubat lain tak ada. Ubat kita nak selamat akhir zaman tak ada, melainkan kita punya ta'alluq, kebergantungan hati kita dengan Nabi SAW. Kita kalau tak terasa nak jumpa Nabi, itu pelik. Sebab apa pelik? Sebab Nabi sebut 1400 tahun dulu dalam hadis yang diriwayatkan dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Disebutkan Nabi SAW tanya dekat para sahabat, mata alqa ahbabi, bila aku boleh jumpa dengan kekasih-kekasih aku ni, orang yang aku sayang ni. Para sahabat kata, bukankah kami ya Rasulullah orang kamu sayang? Dah, antum ashabi, kamu ni sahabat aku. Orang yang aku kasih, aku nak jumpa ni ialah mereka yang beriman dengan aku tapi tak pernah melihat aku. Nabi nak jumpa kita sebelum kita semua lahir. Nabi dah wafat, Nabi ada kemudian wafat, sikit pun tak ada rasa nak jumpa Nabi SAW. Ini satu, kita kata sebagai umat Nabi, ini satu jahat adab kita dengan Rasulullah SAW. Nabi nak jumpa kita tak ada rasa nak jumpa Nabi. Ini satu benda yang pelik. Akhir zaman kita terlampau banyak fitnah, terlampau banyak kelalaian. Yang nak selamatkan kita daripada semua tu apa dia? Nabi SAW. Nak selamat macam mana dengan Nabi? Baca sirah Nabi, dengar orang cerita pasal Nabi, selawat dekat Nabi. Kena ingat, tak ada satu ibadat pun yang Tuhan selawat kat kita balik, melainkan selawat kita ke atas Nabi SAW. Semayang jemaah 5 waktu, Tuhan selawat kat kita? Tak. Puasa, Tuhan selawat kat kita? Tak. Buat masjid, buat pilah banyak pun, Tuhan tak balas dengan selawat. Satu je ibadat yang Allah Ta'ala selawat kat kita balik, iaitu Nabi sebut dalam hadis, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha 10. Siapa yang selawat kat aku sekali, Nabi kata, Tuhan balas selawat kat dia 10 kali. Satu-satunya ibadat yang ada sekarang yang Tuhan selawat kat kita balik ialah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tingginya martabat selawat, dan secara tak langsung menunjukkan tingginya martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, man nasiya as-salata alayya akhta'a tariqal jannah. Siapa yang tak selawat kat aku sengaja, tak selawat kat aku, lupa selawat kat aku, dia dah salah jalan nak masuk syurga. Salah jalan menuju ke syurga bila kita tak selawat kat Nabi. Pentingnya selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, itu mukadimah kita, dan pada malam ini kita nak sambung perbicaraan sirah kita pada tajuk perkahwinan baginda Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sebelum itu, kita nak cerita macam mana mereka ini, macam mana Nabi SAW dan Sayyidah Khadijah boleh berkahwin. Ada beberapa peristiwa, kita katakan tamhid atau muqaddimah kepada perkahwinan Nabi SAW dengan Sayyidah Khadijah. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka disebutkan, saya baca Arab sikit, baca Melayu saja, tak tahu nak best.
Daripada Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab sirah yang dikarang oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakafuri, maka disebutkan di sini, wa fil khamisati wal 20 min sinnihi kharaja tajirun ila Syam fi mali Khadijah. Pada umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 tahun, maka baginda sekali lagi telah keluar ke Syam untuk tujuan berniaga. Berniaga tu bawa barang siapa? Bawa barang Sayyidah Khadijah. Ummuna Sayyidah Khadijah. Ini kali kedua Nabi SAW pergi ke Syam. Kali pertama pada umur baginda 12 tahun. Keluar dengan Abu Talib, juga pergi ke Syam untuk niaga. Tapi baginda SAW tidak meneruskan perjalanan ke Syam kerana tiba di satu tempat Busra, ada satu pendeta yang namanya Bahira. Bahira ni kata, kamu kena bawa balik Muhammad sebab dia ni ada tanda-tanda Nabi akhir zaman. Tolong bawa balik Muhammad. Jangan bagi dia continue pergi ke Syam, takut-takut orang sana tahu dia akan bunuh Muhammad. Jadi Abu Talib pun rasa takut, dia pun hantar orang tolong bawa balik Muhammad ke Mekah. Jadi kali pertama pergi, Rasulullah pergi sekerak jalan saja, tak sampai ke Syam. Baik, kali kedua pada umur 25 tahun, Rasulullah sekali lagi keluar meniaga, bawa harta Sayyidah Khadijah. Qala Ibnu Ishaq, ahli sejarawan Islam kita namanya Ibnu Ishaq. Ada dua orang tokoh yang kita boleh catat kalau dalam sirah. Dua tokoh ni memang popular. Memang mereka ni ialah kita kata tiang dalam sirah. Siapa dia? Dua orang, iaitu Ibnu Ishaq dan juga Ibnu Hisham. Dua tokoh yang kita kata sebagai pegangan utama di dalam membicarakan sirah Nabi SAW. Ulama sirah, Ibnu Ishaq dan juga Ibnu Hisham. Dua orang ni. Jadi Ibnu Ishaq kata, kanat Khadijah bintu Khuwailid imra'atan tajiratan zat syarafin wa mal. Khadijah ini, Ibnu Ishaq cerita pasal Sayyidah Khadijah. Khadijah ini orangnya ialah seorang businesswoman dan juga orang daripada keluarga yang berada serta banyak harta dia, Sayyidah Khadijah. Tastajilur rijal fi maliha wa tudaribuhum iyyaha bi syai'in taj'aluhu lahu. Jadi bila kata businesswoman, Sayyidah Khadijah ada barang dan dia memang selalu bagi barang dekat orang, tolong niaga sat barang aku. Dia memang cara dia niaga macam tu. Ya. Wa kanat Quraisy qauman tujaran, dan kebetulan pula kaum Quraisy pada ketika itu memang banyak yang duk niaga. Gitu. Falamma balaghaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma balaghaha min sidqi hadisi wa 'izami amanatihi wa karami akhlaqihi ba'asa ilaihi. Jadi tak apalah dia duk niaga, duk bagi ke orang barang dia untuk orang lain niaga. Tiba-tiba dia dengar tentang peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang cerita kat dia, Muhammad ni orang yang bagus, orang yang amanah, orang yang kita kata payah nak jumpa lagu dia ni. Jadi bila Khadijah dengar macam tu, aku rasa dia ni elok untuk aku bagi barangku untuk dia berniaga. Maka Khadijah pun menawarkan kepada Rasulullah, tolong bawa barang dia pergi niaga saat di Syam. Fa'aradat alaihi an yakhruja fi malin laha ila Syam tajira wa tu'tihi afdal ma kanat tu'ti ghayrahu min at-tujjar. Dan barang pun Sayyidah Khadijah bagi yang paling elok kali kat Rasulullah. Barang yang paling elok dia bagi kat Rasulullah, tolong pergi niaga. Ma'a ghulamin laha yuqalu lahu Maisarah. Rasulullah tak pergi seorang. Sayyidah Khadijah bagi barang dan Sayyidah Khadijah hantar pekerja dia yang nama dia Maisarah. Maisarah ni lelaki ke perempuan? Lelaki. Tunjuk betul. Maisarah lelaki. Saya dulu baca ni, Maisarah perempuan, Nabi keluar dengan perempuan. Saya mempelik, rupanya Maisarah ni lelaki. Maisarah lelaki. Sebab dia kata ma'a ghulamin laha. Ghulam tu budak. Maksud kata lelaki lah. Nama dia Maisarah. Faqabilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Rasulullah pun setuju lah, tak apalah, bawa barang Syam, Maisarah teman. Wa kharaja fi maliha zalika wa kharaja ma'ahu ghulamuha masiratan hatta qadima Syam. Apalah pilihan niaga. Baik, ini cerita ringkas.
Maka ketika dalam perjalanan Maisarah dan Nabi SAW ke Syam untuk niaga, Maisarah ni, dia ni sayang sungguh kat Nabi SAW. Padahal dia tu pekerja Sayyidah Khadijah, ditugaskan untuk teman Rasulullah pergi niaga saja. Sebab dalam perjalanan tu, dia tengok Rasulullah, dia tengok beberapa tanda yang buat dia rasa sayang kat Rasulullah. Antaranya ialah Rasulullah bila duduk di mana-mana pohon, pohon tu akan beralih memayungi Nabi SAW. Pohon duduk macam ni, pokok tu duduk macam ni, Nabi duduk sini, pokok tu beralih lindung Nabi SAW. Kemudiannya, bila dia tengok Rasulullah ni jalan, bila panas, automatik awal akan melindung Nabi SAW. Dan dia tengok Rasulullah waktu berniaga, kawan yang berniaga ni amanah, cakap elok, dan tak ada orang yang berinteraksi dengan Nabi, malaikat akan jatuh hati dengan Nabi SAW. Jadi dia tengok semua benda ni, dia rasa kasih kat Rasulullah SAW. Sampai ke dalam perjalanan tu, orang bila tengok Maisarah dengan Nabi, orang akan kata, dia ni hamba kepada kawan ni kot. Nah, dulu kan ada hamba kan, hamba dengan Tuan. Jadi orang tengok Maisarah dengan Nabi, seolah-olah Rasulullah tu Tuan, Maisarah tu hamba dia. Sebab terlampau Maisarah ini dia sayang kat Nabi, semua benda dia buat kat Nabi waktu dalam perjalanan tu. Itu cerita Maisarah dengan Nabi SAW. Tidak cukup dengan itu, ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala semasa dalam perjalanan ke Syam ada satu pokok. Satu pokok yang pokok ini daripada zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam sebut, la yajlisu tahta hadhihi syajarah, tidak akan duduk di bawah pokok ini melainkan Nabi akhir zaman. Nabi Isa sebut. Maka kalau kita ulang sikit, perjalanan pertama kalinya Nabi SAW ke Syam, dia jumpa siapa? Dia jumpa pendeta yang namanya Bahira. Perjalanan kali ini, kali kedua pun Nabi SAW jumpa seorang pendeta Yahudi juga, namanya Mastura. Bahira kali pertama, kali kedua ke Syam, jumpa dengan pendeta namanya Mastura. Mastura ini dia buat tempat ibadat dia tepi pokok yang Nabi Isa duduk tu. Dan dia ni pendeta Yahudi, alim Yahudi. Dia tahu, kata Nabi Isa, sebut sekian-sekian. Dia pun buat tempat ibadat di situ, dia nak tunggu Nabi akhir zaman. Dia nak tengok siapa dia yang akan jadi Nabi. Tak apalah, beberapa tahun. Tak ada orang, dia duduk ibadat tu lah, tak ada orang lagi yang duduk. Banyak orang lalu tapi tak ada seorang pun fikir nak duduk di bawah pokok tersebut. Berapa lama pokok tu? Daripada Nabi Isa AS sampailah kelahiran Nabi kita, jaraknya 572 tahun. Campak dengan 25 tahun. Sebab Nabi SAW pisah kali kedua umur 25 tahun. Jadi jaraknya begitu jauh. Adakah pokok hidup sementara tu? Dikatakan oleh guru kami, Syekh Yusri, dia doktor perubatan, dia tahulah. Dia kata ada pokok, contohnya pokok zaitun boleh capai umur sehingga 3000 tahun. Itu bukan benda yang mustahil. Memang ada pokok yang boleh hidup lama. Pokok zaitun boleh hidup 3000 tahun. Umur pokok zaitun boleh pergi 3000 tahun. Maka pokok itu Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan hidup lama. Maka tiba-tiba Nabi SAW dalam perjalanan duduk kat situ. Mastura tengok ada orang duduk. Sebelum ni tak ada orang duduk pun. Mastura terus keluar daripada tempat ibadat, dia pergi jumpa Maisarah. Ni siapa dia ni? Siapa yang duduk bawah pokok ni? Maka Maisarah kata, kenal kan? Dia Muhammad bin Abdullah, orang Quraisy main sini nak berniaga Syam apa semua tu, dia kenal apa. Maka Mastura habaq dekat Maisarah. Di dalam kitab kami, kitab-kitab terdahulu disebutkan Nabi akhir zaman akan duduk di bawah pokok ini selepas Nabi Isa AS. Tak apalah, Maisarah pendengar. Maisarah tengok waktu tu, terus Mastura pergi kat Rasulullah SAW duduk berteduh bawah pokok tu. Mastura cerita sekian-sekian macam ni. Dia kata Nabi Isa sebut macam ni lah. Dan Tuan, saya minta maaf satu lagi, saya nak tengok tanda yang ada di belakang tubuh Tuan. Sebab dalam kitab kami sebut macam tu. Maka tak apalah, dia pun tengok tanda khatamun nubuwah yang ada belakang tubuh Nabi SAW. Maka terus dia kata, asyhadu annaka nabiyyul asyhadu annaka nabiyyul khatim. Aku bersaksi kamu ialah Nabi akhir zaman. Terus Mastura
Tuhir Mastura turun dan cium kaki Nabi SAW dan Mastura teriak waktu tu. Itu cerita. Maisarah duk tengok. Dan dia pun simpan. Sebab apa simpan? Sebab dia balik nak habaq kat Sayyidah Khadijah. Tak apalah. Itu cerita dengan pendeta nama dia Mastura. Satu peristiwa lagi, waktu duk meniaga tu, ada orang Yahudi mai beli barang dekat Nabi SAW. Jadi bila duk nego harga apa semua ni, Mereka sepakat dengan satu harga. Yahudi tu kata, ihlif billah wal Uzza. Sumpah dengan Lata dan Uzza. Ni Tuhan berhala di Mekah. Lata dan juga Uzza. Sumpah dengan Lata dan Uzza. Kata hang bagi kat aku ni harga yang paling sempoi punya. Macam tu lah. Maka Nabi SAW, apa jawapan balas Nabi kita? Nabi kita kata, hiya abghadu syai'in andi. Lata dan Uzza aku paling tak suka. Ma halaftu bihi maqat. Nabi kata aku tak pernah sumpah langsung dengan Lata dan Uzza. Orang Yahudi yang nak beli barang tu pelik. Dia kalih kat Maisarah, dia kata asyhadu annahu Rasulullah. Orang Yahudi, aku bersaksi dia tu Nabi akhir zaman. Jadi berdasarkan perkhabaran kitab-kitab terdahulu dan pendeta Yahudi Nasrani semua ini, memang Mastura tahu, memang Maisarah tahu kata Rasulullah Muhammad ini dia bukan orang biasa. Jadi dia record semua dalam kepala dia. Tak apalah. Balik daripada selesai meniaga, balik. Bila balik, Rasulullah balik dulu. Mastura Maisarah lambat sikit. Tak apalah, balik. Jadi dalam perjalanan pulang tu, Sayyidah Khadijah tahu. Sayyidah Khadijah naik ke satu tempat yang tinggi. Kalau kita lah ni, guru saya sebut macam balkoni lah, duduk atas. Dia nak tengok Muhammad. Sebab apa nak tengok? Sebab dikatakan tanda Nabi akhir zaman, bila dia lalu, awan akan payung dia. Maka Sayyidah Khadijah duduk atas balkoni tu tengok Rasulullah mai, memang awan duduk payung Rasulullah. Tak apalah, bila payung Rasulullah, lepas tu tak apa, lepas jumpa Rasulullah kata, Khadijah, alhamdulillah perniagaan kita untung sekian macam ni. Untung berlipat kali ganda daripada peniaga-peniaga lain yang Khadijah biasa bagi barang kat mereka. Khadijah seronok, dan Khadijah bagi upah dia double daripada apa yang mereka setuju dulu. Tak apalah, selesai. Rasulullah pun balik. Rasulullah balik, sekali lagi Sayyidah Khadijah kali kedua naik atas balkoni nak tengok, betul ke awan duk payung dia ni? Jadi bila Rasulullah balik pun dia tengok awan memayungi Rasulullah SAW. Maka dia kata sungguh dah. Sayyidah Khadijah kata sungguh dah. Sebab apa sungguh dah? Rupanya Khadijah ni dia dah ada maklumat tentang Nabi akhir zaman. Dia ambil daripada siapa? Sepupu dia, nama Waraqah bin Naufal. Ulama Yahudi dan ulama Nasrani yang alim, semua kitab dia baca habis dah. Jadi Waraqah bin Naufal lah yang habaq dekat Khadijah, Nabi akhir zaman alamat dia sekian bini-bini. Kalau lalu awan payung, kalau duduk bawah pokok lindung dan sebagainya. Jadi Khadijah tahu. Dan Waraqah habaq, dah tiba masanya Nabi akhir zaman akan diutuskan. Dan Waraqah kata, mana-mana perempuan cepat-cepatlah rebut Nabi akhir zaman ni. Faqad faza bidunya wal akhirah. Dia akan dapatkan dunia dan akhirat. Jadi Khadijah bila dia dengar macam tu, maka dia mula tertarik dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia simpan rasa untuk kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelum ini Sayyidah Khadijah, semua pembesar-pembesar Quraisy nak tackle Sayyidah Khadijah tapi ditolak. Sebab dia ada rasa simpan nak tunggu Nabi akhir zaman. Dia nak dapatkan Rasulullah SAW. Jadi tak apalah. Bila begitu, bila Maisarah pun balik, kan Nabi balik dulu, Maisarah balik lewat sikit, maka Maisarah pun cerita tanda-tanda peristiwa-peristiwa yang dia nampak semasa dia pergi ke Syam berniaga dengan Muhammad SAW. Tak apalah. Maka di situ Sayyidah Khadijah menaruh perasaan dan menerusi seorang yang namanya ada sebut dalam ni, Nafisah binti Muniyah. Nafisah binti Muniyah ni orang tengah. Sayyidah Khadijah habaq dekat Nafisah, tolong Sat pergi risik Muhammad kat aku. Nafisah pun pergi dekat Rasulullah SAW. Maka Nafisah tanyalah, Muhammad kenapa tak kahwin lagi? Dia, aku tak ada duit nak kahwin ni. Sebab waktu tu Rasulullah 25 tahun. Apa dia tengah cari duit? Dan saya ada tengah cari duit. Ada. Jadi, faham lah. Jadi 25 tahun dia cari duit. Jadi aku tak ada harta nak kahwin.
Lepas tu Nafisah kata, kalau aku pelawak ke hang, seorang perempuan yang daripada keluarga yang berada, dan juga dia ni sangat banyak harta, dia nak dah. Siapa dia? Nafisah kata Khadijah. Ish, aku dengan Khadijah ni siapa? Macam tu. Maksud kata, Rasulullah tak percaya yang Khadijah tu nak dekat dia. Tak percaya. Sebab Sayyidah Khadijah dia punya harta dia cukup banyak dah. Jadi Rasulullah waktu tu tak ada harta lagi. Jadi macam mana nak kahwin dengan Sayyidah Khadijah? Begitu. Jadi tak apalah. Rasulullah tunjuk tanda setuju dan dia pergi kepada pak menakan dia, Saudara Muhammad, Abu Talib. Abu Talib. Jadi dia habaq dekat pak menakan dia, Khadijah macam ni sekian dan dia nak ambil saya untuk jadi suami. Tak apalah, pak menakan semua setuju, maka pergilah kepada Khadijah, jumpa dengan pak menakan Khadijah juga. Sebab waktu tu Sayyidah Khadijah ayah dia Khuwailid dah meninggal waktu Sayyidah Khadijah nak kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak apalah, jumpa dengan pak menakan Khadijah yang jadi wali, iaitu Amr bin Asad. Pak menakan Khadijah jadi wali, nama dia Amr bin Asad. Tak apalah, pergi sembang mai. Kalau kita ni, macam mana kita nak merisik ni, kita berbalas pantun lah kan. Daripada dulu ada juga macam tu, tapi bukan pantun lah. Apa yang Abu Talib kata semasa majlis tersebut, kita tengok sikit. Abu Talib yang kita kata jadi juru cakap dia. Maka Abu Talib kata, Alhamdulillahilladzi ja'alana min zar'i Ibrahim wa zurriyyati Ismail. Segala puji bagi Tuhan yang menjadikan kita ini daripada keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Wa ja'alana baitan mahjujan wa haraman aminah. Tempat kita orang buat haji dan ini adalah tanah haram. Aminna. Wa ja'alna al-hukam 'ala an-nas fi baladina alladhi nahnu fi. Dan Tuhan jadikan kita pemimpin di tempat kita sendiri. Summa inna bana akhi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib la yuzanu bi rajulin min Quraisy illa rajaha. Kemudian anak menakan aku ini, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang lelaki yang tidak ada lelaki yang setara dengannya. Maka Abu Talib habaq benda semua. Tak ada lelaki yang setara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yuqasu bi ahadin minhum. Tidak boleh dikiaskan, tak ada yang sama dengan Muhammad bin Abdullah. Illa azma anhu, melainkan Rasulullah ni orang yang paling, Muhammad ni orang yang paling elok sekali lah, kata Abu Talib. Wa in kana fil mali qal, walaupun Muhammad ni tak ada harta, fa innal mal rizqun ha'il wa zilun za'il. Jangan risau, harta ni rezeki. Abu Talib kata, jangan risau, harta ni rezeki, dan kalau ada pun boleh hilang. Macam tu kata Abu Talib. Walau fi Khadijah raghbah, dan anak menakan kami ini dia ada simpan rasa dekat Khadijah. Walaha fihi raghbah, dan Khadijah pun ada simpan rasa dekat anak menakan kami. Wasadaqu ma sa'altum ajiluhu wa ajiluhu min mali. Abu Talib kata, jangan risau, mah kahwin apa semua tu aku yang tanggung. Ini khutbah ataupun apa yang disampaikan oleh Abu Talib sebagai juru cakap ketika mana nak berlangsungnya perkahwinan antara Rasulullah SAW dan juga Sayyidah Khadijah. Maka tuan-tuan boleh baca sendirilah situ. Panjang sangat nak baca sebab saya nak bagi habis tajuk mas kahwin. Kita masuk ke mas kahwin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Mas kahwin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha adalah dari perak. Dikatakan juga mas kahwin yang dari emas yang berjumlah sebanyak 12,5 dirham. Salah tu, betul sikit, 12,5 uqiyah daripada dirham. Uqiyah daripada dirham. Jadi di sini ada dua pendapat. Ada yang kata mas kahwin Sayyidah Khadijah ialah perak dan jumlahnya 12.5 uqiyah dirham. Okey, pendapat kedua kata emas bukan perak. Macam tu. Dua pendapat tentang mas kahwin Sayyidah Khadijah. 12.5 uqiyah daripada dirham. Berapa tu nilai dia? Satu uqiyah ni 12.5 uqiyah. Satu uqiyah bersamaan dengan 40 dirham. Jadi 40 kali dengan 12.5. Berapa apa? Apa? 700 lebih apa hak tu. Lepas tu kali dengan harga satu dirham dah berapa?
Saya tak salah, saya tak tahu betul tidak, saya kira tak tahu lah. 7,000 kot, 7,000 ringgit kot dia tak salah. Tuan-tuan balik kira sebenarnya kan, saya pun tak tahu juga apa kira. Jadi itu mas kahwin Rasulullah SAW ketika nak berkahwin dengan Sayyidah Khadijah. Maka tak apalah bagi mas kahwin tu, dan atas tanggungan Abu Talib. Abu Talib yang bayar. Baik, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha merupakan sebaik-baik wanita Quraisy dari segi nasab keturunan. Beliau juga wanita yang paling banyak harta dan paling cantik. Beliau turut digelar dengan At-Tahirah, wanita yang suci. Pada zaman jahiliyah. At-Tahirah, seorang wanita yang suci pada zaman jahiliyah. Umur baginda Nabi SAW ketika itu 25 tahun dan umur Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha 40 tahun. Sebelum berkahwin dengan baginda Nabi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha telah berkahwin dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi dan Atiq bin Abid Al-Makhzumi. Jadi sebelum kahwin dengan Nabi, Sayyidah Khadijah dah biasa berkahwin dengan dua orang lelaki dah. Dan kita catat sedikit daripada ketika mana Khadijah berkahwin dengan Abu Halah dahulu, dia ada dua orang anak. Nama dia yang pertama Halah, yang kedua Hindun. Dua orang anak daripada Sayyidah Khadijah dan Abu Halah. Baik. Sikit lagi, apabila Rasulullah berkahwin dengan Sayyidah Khadijah dalam perkahwinan yang penuh keberkatan ini, maka mereka telah melahirkan 6 orang anak. Yang pertama ialah Sayyidina Muhammad Al-Qasim. Anak yang pertama, anak sulung dalam keluarga Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah ialah Al-Qasim. Dan Nabi digelar Abul Qasim. Abul Qasim ini kata ulama, sampai sekarang pun orang tak boleh buh nama Abul Qasim, haram. Setengah ulama kata macam tu, sebab ia khas untuk Nabi sahaja. Setengah ulama kata tak ada masalah, Nabi dah wafat, tak ada masalah. Abul Qasim. Saya bisa sebut, kalau apa-apa nama yang dimulakan dengan abun ataupun umun, abun sekian-sekian, umun sekian-sekian, kita panggil apa dalam bahasa Arab? Kita panggil kunyah. Segala nama yang dimulakan dengan abun ataupun umun. Jadi Rasulullah kunyahnya apa dia? Abul Qasim. Itu anak yang pertama. Tak lama hayat Al-Qasim, beberapa bulan setelah lahir, Al-Qasim meninggal dunia. Kemudian 4 orang anak perempuan selepas Al-Qasim. Ikut turutan, anak nombor 2 siapa dia? Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab bila besar, dia kahwin dengan sepupu dia, Abul As, orang kaya Quraisy pada ketika itu. Kemudian lepas Zainab, siapa dia? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Zainab dan Ruqayyah bila besar, mereka kahwin dengan 2 orang anak Abu Jahal. Kahwin dengan sepupu juga. Setelah mana Nabi SAW diberikan wahyu, waktu tu Abu Jahal suruh 2 orang anak dia ini ceraikan Ruqayyah dan ceraikan Zainab. Tak mau mereka tak suka Nabi SAW. Cerai. Lepas pada cerai tu, maka kedua-dua mereka, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, kahwin dengan Sayyidina Uthman. Secara tertib lah. Sayyidina Uthman mula-mulanya kahwin dengan Ruqayyah. Lepas Ruqayyah meninggal, Sayyidina Uthman kahwin dengan Ummu Kulsum. Maka Sayyidina Uthman diberikan gelaran Zunnurain, empunya 2 cahaya, sebab dia berkahwin dengan 2 orang anak Nabi SAW. Ruqayyah, Ummu Kulsum. Dan anak yang kelima ialah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, yang ketiga anak perempuan dan juga Al-Qasim sebelum ini, mereka meninggal sewaktu Nabi SAW hidup. Kecuali Fatimah Az-Zahra sahaja, Nabi SAW meninggal, lepas tu baru dia meninggal dalam 6 bulan selepas itu. Dan anak yang terakhir namanya Abdullah. Dia punya gelaran At-Tahir At-Tayyib. Abdullah, gelarannya apa dia? At-Tahir, yang bersih, dan juga At-Tayyib, yang baik, yang bagus. Sebab apa Abdullah ni dapat gelaran At-Tayyib At-Tahir? Sebab Nabi dapat Abdullah ketika mana dia telah menjadi Nabi dan Rasul. Zaman jahiliyah dah habis. Macam tu. Sebelum tu, semua lahir
5 orang anak sebelum tu semua lahir pada sebelum zaman kenabian. Abdullah seorang saja yang lahir setelah Rasulullah ditabalkan menjadi seorang nabi dan rasul. Maka itu sebaringkas penceritaan kita tentang perkahwinan dan juga rumah tangga Rasulullah SAW dengan Khadijah. Maka Rasulullah sewaktu hayat baginda dan sewaktu perkahwinan dengan Khadijah, Rasulullah waktu Khadijah ada, Rasulullah tak kahwin lebih. Bila Khadijah meninggal, barulah Rasulullah kahwin lebih. Maka kata guru saya, Syekh Yusri, kalau orang kata kat kita, orang kahwin banyak ni sunnah Nabi apa? Jangan lupa, setia juga sunnah Nabi. Nabi kahwin dengan Sayyidah Khadijah. Khadijah meninggal, baru Nabi cari lagi. Jadi waktu Rasulullah Khadijah monogami lagi, tak ada poligami lagi. Itu sunnah Nabi SAW yang ramai orang terlepas pandang. Kalau kita kata sunnah kahwin banyak, tapi ingat Nabi dengan Khadijah, waktu itu Nabi tak ada bini nombor 2. Nabi dengan Khadijah sahaja. Itu Nabi SAW. Ini sunnah Nabi kita. Kalau poligami itu sunnah, ingat monogami juga sunnah. Jadi yang mana tuan-tuan yang ada orang perempuan seorang aja, ikut sunnah, alhamdulillah. Bukan orang kahwin banyak saja ikut sunnah. Setia satu tu pun ikut sunnah lah. Jadi itu dahulu pada malam ini. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan membincangkan tentang peristiwa pembinaan Kaabah yang berlaku ketika mana umur baginda Nabi SAW mencecah 30-35 tahun. Sekadar itu dahulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ustur 'uyubana yassir umurana balighna mimma yurdika amalana. Wafiqna nahnu ya rabbi wa sa'iral muslimin lima tuhibbu wa tardahu ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.